بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah para ibu ayah, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Sunan Abi Dawud. Kita masih lagi di dalam kitab yang pertama, iaitu Kitabut Taharah, kitab tentang kebersihan. Kita masuk pada malam ini tuan-tuan, bab nombor 13, babu fir rajuli yabulu bil laili fil ina'i thumma yad'uhu indahu. Ataupun maksudnya bab pada menyatakan lelaki yang kencing di waktu malam dalam bekah fil ina'i thumma yad'uhu indahu, kemudian bekah tu dia letak di sisi dia. Bahasa kita ketok lah. Ketok boleh tak? Saya katakan ketok. Kencing, kemudian di waktu malam, lepas tu dia biar di bekas tu, dia sama ada dia letak di sebelah tilam tutur dia ataupun di bawah katil dia. Apa hukum dia? Kita tengok hadis. Baik. Haddatsana Muhammad bin Isa, haddatsana Hajjaj, haddatsana Ibn Juraih an Hukaimah binti Umaymah binti Ruqayqah. An ummuha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadahun min idanin tahta sariruhu, tahta min idani tahta saririhi yabulu fihi bil-lail. Yang bermaksud Nabi SAW memiliki bekah. Kerana Rasulullah SAW, Nabi SAW ada idani, bekah daripada tandan pelepah kurma. Maksudnya pelepah kurma tu ada tandan dia tu, zaman dulu dijadikan bekah lagu ketok lah. Yang di mana Nabi SAW letakkan di bawah tempat tidur Nabi, dan Nabi gunakan untuk buang air kecil di waktu malam. Baik. Tapi tuan-tuan, malam ni ada 4-5 hadis ni saya nak percepat. Bahasa lagi ada hadis yang di belakang tu kita nak lama sikit. Hadis ni saya ingat laju sikit, tak apa. Maka apakah hukum kencing waktu malam lagu tu? Baik. Mai perbincangan dalam syarah Ain Ma'bud ni, dia bawa beberapa lagi lah imam dalam syarah Sunan Abi Dawud, termasuk juga syarah daripada Ustaz Wanji ni bawa kepada beberapa syarah yang lain, iaitu ada hadis yang lain dalam Mu'jam Kabir Imam Tabarani menyebutkan hal yang sama, iaitu Nabi SAW ada mangkuk kayu yang disulami dengan kulit tandan pelepah tamal, kemudian Nabi letak dekat bawah tempat tidur Nabi. Ketika Nabi kencing dalam mangkuk tersebut pada waktu malam, kemudian pada esoknya Nabi mendapati bekah tu tak ada air kencing Nabi tak ada dah. Maka Nabi tanya kepada seorang perempuan yang nama Barakah. Seorang perempuan nama dia Barakah. Barakah ni dia hamba sahaya orang kulit hitam kepada Ummu Habibah, isteri Nabi. Maka hamba kepada isteri Nabi, hamba kepada Ummu Habibah. Maka Nabi tanya dia, mana pergi nak kencing dalam ni? Maka dia kata dia minumlah. Maka Nabi kata sesungguhnya hang terselamat daripada azab neraka. Kemudian hadis yang kedua, lebih kurang jalan dia, tapi di hujung dia ada penambahan yang Nabi kencing waktu malam dalam bekah, esok pagi Nabi bangkit tak ada. Maka Nabi tanya seorang perempuan tu disebutkan dengan namanya, dia adalah hamba kepada Ummu Salamah. Tadi hamba Ummu Habibah, ini hamba Ummu Salamah. Nabi tanya dia, mana pergi nak kencing semalam? Maka dia kata dia telah minum. Maka Nabi kata hang terselamat daripada azab neraka. Jadi bila orang kaji tuan-tuan, ada perselisihan, siapa yang minum? Hamba Ummu Habibah ke hamba Ummu Salamah? Ulama kaji syarikah cerita rupanya itu penambahan. Maknanya yang sahihnya Nabi kencing memang ada bekah, tetapi yang ada pi minum tu ada tokok tambah. Sebab kalau dia mutawatir, dia tak akan bercampur orang. Ni kawan ni kata orang tu, kawan ni kata orang ni. Maka yang kata kencing di waktu malam dalam ketong tu sahih,
dan mutawatir di sudut bukanlah tak sampailah tahap mutawatir, tapi berbilang riwayat. Riwayat ini Abu Daud dalam Mu'jam Kabir dan beberapa riwayat yang lain. Tetapi yang kata minum tu, yang tu gharib lah ataupun daif lah. Daif. Baik. Okey nah. Ringkasnya begitulah, maknanya adakah peristiwa kencing tu minum air kencing tu berlaku, iaitu daif. Daif. Baik. Tapi adakah Nabi SAW kencing dalam ketok waktu malam? Ya. Baik. Jadi hukum kepada kita macam mana? Adakah kita boleh kencing dalam ketok waktu malam? Baik, ada hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Nasa'i, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi SAW memang minta bekas untuk kencing. Nak tidur malam. Dan benda tu tak lama berlangsung sampailah Nabi wafat. Maka itu menjadi satu signal kepada kita bahawasanya Nabi buat benda tu, tetapi ketika mana Nabi sakit. Jadi kita kalau tak ada pasal jangan buat. Oh, aku nak ambil pahala sunnah malam ni, nak kencing dalam ketok. Nabi seperti mana hadis kita duk bincang tiap-tiap bulan sebelum ni tu, Nabi kencing duduk, tutup, tak ada orang tengok dan sebagainya. Tapi dalam kes kencing dan tok di bawah katil tu, sebab Nabi sakit, dah di penghujung usia baginda Nabi SAW dah. Jadi kita para ibu ayah kalau sakit, kalau buat lagu tu salah tak? Tak salah lah. Cuma kenalah ketok itu kita kena bagi orang boleh beza lah. Ketok ni tuan-tuan faham lah, kamera faham tak tahu, nanti kena buat translation. Ketok ni bahasa KL apa? Ketuk lah noh, tempat tandas tu lah. Kena kencing dalam tu tak apa. Ada pun bekas-bekas besen tak pakai dah, nampak tak elok, jangan lebih kencing dalam bekas sapuh tangan, maksud apa? Teko basuh tangan tu. Lagi cucu duk bituang minum pula, nampak warna lagu TO pula. Maksudnya agama kata boleh kalau sakit, tetapi agama larang kalau kencing dekat tempat yang menimbulkan syak. Maksudnya ketok tu dia bagi elok-elok, bukan ketok dia bagi dalam teko ke, ataupun kencing tu tak jaga, tak bawah katil, dia kencing dia tak tepi tu ya. Orang lalu tersepak, tu semua agama tak bagi. Nanti boleh jadi mudarat balik lah. Jadi rumah tu orang nak sembahyang, habis kencing tumpah, bubuh di bawah katil elok, seeloknya tutup. Tapi kalau larat mangkit lah. Tapi tuan-tuan kena faham, kalau sakit sikit-sikit boleh mangkit, anak cucu boleh papah, pilah beliak. Jangan kita samakan dalam kisah Rasulullah ni. Sebab kisah Rasulullah zaman dulu tandas bukan lagu kita. Kita lot melangkah 5-6 langkah sampai dah tandas. Ada pula tempat yang nak pegang dan sebagainya. Nabi tak ada semua tu. Kalau kita kesusahan sampai tara-tara tu boleh lah. Tapi kalau tak mampu juga tak apalah pakai ketok. Tapi nak abang kata janganlah guna alasan sikit-sikit. Takat tarik mengkarau sikit-sikit tu, tak mau pergi dah pakai ketok, tak payah. Mangkit pergi jugalah. Kisah Rasulullah ni kisah dah di hujung usia Nabi dah. Itu pula tandas zaman dulu jauh ni, di hujung-hujung sumur tu dah. Tak sama macam kita. Baik, saya ingat tu tak payah lama lah dalam perbincangan hadis tersebut. Hadis nombor 24. Baik, kita nak pergi lagi hadis nombor 25 pula. Hadis nombor 25 pun sat je ni. Babu mawadi' allati naha Nabi SAW an buli fiha, tempat yang Nabi larang kita kencing. Ini pun sat je ni. Daripada Qutaibah bin Sa'id daripada Ismail bin Ja'far an Alla bin Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul, takutlah kamu kepada al-la'nain, dua golongan yang dilaknat. Maka sahabat tanya, wa man la'anan ya Rasulullah, siapa dua golongan yang dilaknat itu? Maka kata Nabi, allazi yatakhalla fi tariqin nas au zilluhum, iaitu dua golongan yang terlaknat ini. Cuma ulama bincang terlaknat ni adakah Allah laknat ataupun manusia laknat, itu ada perbincangan. Tapi terlaknat iaitu siapa? Kata Nabi, orang yang kencing dekat dua tempat. Satu dekat tariqun nas, dekat jalan-jalan manusia. Orang lalu lalang dia dikencing di situ. Ada ke Ustaz orang pergi kencing di jalan? Awak tak ada? Banyak tuan-tuan tak tahu. Di Mekah biasa pergi Mekah kan. Mekah pun orang kencing tepi jalan. Kita
Bukan nak peburuk Mekah dah, orang lah. Saya ingat satu ketika balik subuh di Masjidil Haram tu, keluar satu tu Arab ni keluar dengan kain ihram elok, relax ada selak, dia kencing tepi tu lah. Perangai daripada lagu tu. Udah di Madinah tak jumpa pula lagu tu. Terjawab saya masa di Mekah dulu ni 4-5 hari dah heran. Masa tu saya muda lah, 2013. Apa yang buah hancing sangat kat sini ni? Lalu kan tuan perasan dekat Hotel Meridian, nak menghala pergi ke pintu depan tu, belah kiri tu ada kedai es krim, kedai kopi belah tepi tu lah. Orang Malaysia banyak pergi duduk di situ. Saya duduk lalu kat situ, duduk bau hancing. Saya duduk kata dalam hati, aku ni dosa banyak no. Rupanya selama ni tengok Allah nak tunjuk di Mekah aku sampai bau hancing. Duduk susah hati 4-5 hari awal di Mekah tu. Apalah dosa aku buat atas dunia ni sampai aku pergi di Mekah diburui oleh bau hancing. Susah hati tuan-tuan, teriak agaklah. Satu pagi tu Allah tunjuk jawapan. Subuh esok begitu jumpa, sini rupanya tandas terbuka. Orang Arab pancuk tang tu. La hawla wala quwwata illa billah. Tepi jalan tu, bukan tepi jalan. Ada. Bila saya jumpa hadis ni, saya kata sungguh memang ada orang kencing kat jalan. Bangsa kenat, bangsa tak reti ke mana tak tahu. Tak boleh. Kemudian yang kedua, au zilluhum, ataupun tempat berteduh. Ni pun menarik kat tuan-tuan. Tempat berteduh ni apa? Kalau kita faham konteks dalam zaman sekarang, kita nampak susah nak faham lah. Cuba ingat zaman dulu, para pengembara merentasi padang pasir, pergi berniaga apa semua ni kan. Jadi adalah beberapa kawasan yang padang pasir kering kontang ni, ada 1-2 tempat yang pokok, ada teduhan. Zillah, teduhan. Jadi Nabi tak bagi kencing di situ. Sebab apa? Sebab teduhan itu tempat orang rehat. Tu agama punya baik. Pasal kawasan padang pasir panas, kering kontang, orang letih berjalan jauh-jauh, ada pokok, orang kan pergi bersandar ataupun tidur di bawah pokok tu. Jadi Nabi kata terlaknat orang yang pergi kencing di situ. Nak kencing pergi cari tempat lain. Tuan-tuan, agama jaga kita sampai tahap tu. Tak bagi kita pergi kencing tempat yang boleh jadi orang akan tidur di situ. Kebajikan manusia Islam jaga. Nabi particular terhadap kita sampai tara-tara tu. Istilah dengan bahasa kita lah ni apa? Tempat orang duduk, tempat orang duduk rehat, jangan duduk pergi maruah kencing. Hari ni apa? Bus stop contohnya. Tak ada pasal pergi kencing di bus stop. Tahanlah sat. Kalau nak kencing juga masuk di tengah hutan tu. Pergi kencing tepi bus stop, balik phone ke. Zaman lah nak cerita susah dah lah. Balik phone tak ada dah. Bus stop orang tak pergi dah. Nak cari contoh apa tak tahu. Tapi tempat orang berteduh, Tok Sah duduk pergi kencing. Ada dua lah. Satu, ulama bagi pendapat pokok tu kerana tempat orang berteduh, orang berehat. Yang kedua kerana itu pokok, kita duduk kencing tentu esok jadi buah tak elok. Baik. Baik. Bukan kata tak elok jadi buah pasal kencing tu, tapi takut merecik dan sebagainya. Baik. Kemudian tuan-tuan, hadis nombor 26 ni, hadis nombor 26 daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Betul? Sorry, Abu Sa'id. Betul, daripada Abu Sa'id. Okey. Ada daripada Abu Sa'id ada tambahan. Ada tambahan satu lagi. Iaitu Nabi kata ittaqun mala'in thalasah. Takutlah orang yang terlaknat, takutlah menjadi terlaknat dalam 3 keadaan. Tadi 2, ni 3. Yang pertama al-baraza fil mawarid. Yang pertama orang yang pergi berak. Saya guna bahasa berak tu senang tu. Berak dekat tempat keluar air, dekat air, dekat mata air, dekat sumber air, sumur, oasis, air terjun yang orang lalu elok lebih berak dalam tu. Terlaknat. Bukan kata laknat ni, laknat ni manusia pun menyumpah, agama pun larang. Yang kedua, orang yang kencing di atas jalan raya, di atas jalan tempat orang lalu lalang. Dan yang ketiga itulah pokok. Maknanya hadis nombor 26 ni Imam Abu Daud bawakan juga di bawah hadis nombor 25 tu nak beritahu ada satu lagi riwayat, ada zawaid, ada tambahan. Baik. Ulama bincang, habis tu yang mana ustaz? 3 ke 2? 3 ke 2? Hadis ni Abu Sa'id pernah cerita. Kemudian bila hadis ni dengar dekat Amr bin Al-As, Amr bin Al-As kata, aku tak pernah dengar.
Aku tak pernah dengar Nabi tambah satu lagi. Dua ya. Kami semua duk tahu dua. Maka dia kata dia ni reka hadis palsu. Oh, ni sama-sama sahabat ni. Sahabat ni ruhama ubainahum. Sayang sama-sama depa. Bukan kata dengki yang aku dak, tapi when it's come to hukum hadis kena tegah. Tapi pandai-pandai tambah ni. Tak ada, Nabi tak pernah kata sampai 3 siapa pi reka kata tu. Abu Sa'id ambil mana? Cerita ni tuan-tuan sampai dekat telinga Abu Sa'id. Abu Sa'id dengar dia pergi meluru pergi dekat Amr bin Al-As. Dia kata, wallahi aku dengar Nabi sebut 3. Kawan ni bersumpah, kawan ni pun bersumpah. Nabi sebut, aku dengar yang beda aku 3. Mungkin Nabi tempuk di tempat lain, hampa dengar 2-2 lah. Tapi aku dengar 3. Satu lagi tempat hampa pergi berak di tempat keluar ayat elok ni. Jadi bila orang kaji tentang sanad dia tu, ada sedikit lah perbincangan tentang sanad itu. Tetapi Nahabang kata sahabat ni berani sampai taruh tu. Baik, bukan berani, ketegasan para sahabat dalam bab hadis sampai tahap tu. Saya teringat ada hadis, satu hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri juga riwayat. Dia kata satu hari kami duk ramai-ramai geng muda ni. Yang duk ramai-ramai geng muda. Tiba-tiba Abu Musa Asy'ari mai. Abu Musa Asy'ari ini bukan zaman Rasulullah. Ini Rasulullah dah wafat dah. Ini zaman Sayyidina Umar. Abu Musa Asy'ari mai dengan muka pucat, takut, ketang. Mai dia lepak dengan kami. Kami duk heran. Siapa dia buka lain macam ni kan? Maka dia kata siapa-siapa kat sini boleh tolong aku tak? Ni Abu Musa Asy'ari ni muda. Abu Sa'id Al-Khudri juga kategori muda lah, youngsters lah. Dia pun duk lepak memang main biasa budak muda kan. Adalah bukan lepak lagu kita lah. Kita lepak lagu kita ni sembang macam-macam lah. Ni depa sembang cara depa lah. Tiba-tiba Abu Musa main dalam keadaan yang muka pucat, lesu, peluh risau. Maka dia kata, boleh tolong aku tak? Tolong apa? Dia kata, Sayyidina Umar duk cari aku ni. Masa tu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Kes apa? Dak, kes dia. Aku pergi rumah dia tadi. Aku bagi salam. Hadis ni hadis istizan. Aku pergi bagi salam 3 kali. Dia tak munyut. Dia tak munyut, aku cunggit lah. Elok aku balik pergi, dia keluar. Dia kata bersih faham balik. Maka kata Abu Musa ni, aku jawab dekat dia. Kata, ya Amirul Mukminin, saya dah bagi salam 3 kali. Amirul Mukminin tak jawab, saya balik Amirul Mukminin kata, tunggulah, bagilah salam lagi, masuk lah. Dia tak boleh, pasal Nabi tak bagi. Nabi kata selepas bagi salam 3 kali, tak munyut juga, boleh balik. Bukan boleh balik, balik. Maksudnya tuan rumah tak bersedia. Ni pun main hukum juga. Adakah tuan rumah kalau duduk dalam rumah, dia dengar orang bagi salam, dia wajib munyut kuat-kuat? Dia kena jawab salam lah, tapi munyut untuk menandakan dia ada, wajib ke? Dia boleh tak terima tetamu tu. Dan orang tu kena balik, dia kena faham. Sebab tu dalam agama ada hadis, anak-anak kita tak boleh masuk bilik kita dalam 3 masa kan. Pagi, lepas lohor dan juga tengah malam sebelum tidur. Anak-anak dilarang masuk bilik mak pak time tu. Ada hadis. Tak boleh cerumui masuk pasal mak pak duk salin baju ke, tidur terentang apa ke, tak boleh masuk. Islam jaga metera-tera tu. Maka Abu Musa kata, Nabi sebut kepada kami dulu, bagi salam 3 kali, minta izin, orang tak bagi, tak munyut, balik. Maka aku balik Sayyidina Umar kata, hang reka hadis palsu ke? Tuan nampak tak? Sayyidina Umar kata, hang reka hadis palsu ke? Aku tak pernah dengar. Tuan-tuan, ni Sayyidina Umar nombor 2 kapit dengan Nabi lepas Abu Bakar. Kalau ada Nabi lepas Rasulullah, kata Nabi kalau ada Nabi, Umar layak. Tapi bukan Nabi lah, kalau ada, dia layak level tu. Jalan yang dia lalu, setan tak lalu dah. Itu Sayyidina Umar. Kuhul min ahlil jannah minal awwalin wal akhirin illa nabiyyun al mursalin. Penghulu dalam syurga bagi orang awam, Sayyidina Umar. Level tu dia. Maka bila Abu Musa kata Nabi sebut hadis, Sayyidina Umar tak pernah dengar. Sayyidina Umar kata, handuk reka hadis palsu apa ni? Aku tak pernah dengar, Nabi tak pernah kata. Abu Musa kata, ada, Nabi pernah kata dulu. Apa bukti dia? Tuan-tuan, Abu Musa jadi jam lah. Bukti tak, tapi Nabi pernah kata, hang nak pandai-pandai reka. Mak ni keluar sekat Penang kan. Anda sudah pandai-pandai reka ni. Maksudnya tuan-tuan, dalam bab hadis, ulama para sahabat sangat strict. Hang sahabat aku ke, hang siapa pun, kalau hang menipu atas nama Nabi,
tak ada kesian bagi hang. Pasal man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang saja-saja reka cerita jual atas nama Nabi, disediakan tempat untuk dia neraka. Jangan main atas nama Nabi. Pasal tu ulama bila sebut hadis, kita pun samalah tuan-tuan. Kalau kita tak apa nak yakin matan Arab tu, takut kita kata apa di hujung? Au kama qal. Kalau saya merasa silap baris sikit, saya masukkan yang Nabi kata tu lah. Lapik. Tak boleh bermudah-mudahan pergi claim itu ini. Takut. Takut. Dengan main dengan nama Nabi ni, jangan main lah. Takut. Takut. Wallahi takut. Baik. Takut tuan-tuan faham kot claim pula ni. Ni ada satu dua isu satu hari dua ni tentang mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Kata Nabi, man ra'ani fi manam faqad ra'ani. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, dia tengok aku sungguh. Pasal syaitan tak boleh menyerupai aku. Jadi boleh tak mimpi Nabi? Boleh. Bahkan ulama kata orang yang boleh mimpi Nabi tidak terkhusus kepada ulama saja. Penyamun pun boleh mimpi Kalau Allah nak izin, kalau hijab nak terbuka untuk dia, dia boleh mimpi tak? Boleh mimpi. Dalil Nabi sebut syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku boleh sampai kat orang yang buat dosa besar pun. Jadi kalau Allah nak buka kat siapa-siapa pun boleh buka. Mimpi Nabi mustahil tak? Tak mustahil. Tipukah betul? Wallahu ta'ala alam. Itu kerja Allah, siapa pun orang itu. Tapi mimpi itu boleh jadi tak? Tak mustahil. Mimpi Rasulullah itu biasa. Orang akan mimpi Rasulullah yang Allah pilih, yang rindukan Rasulullah, dia boleh mimpi. Cuma persoalan dia tipu ke, dia tak tipu ke, dia tertipu semua tu, itu kita serah pada Allah. Manusia, kita disuruh untuk mendengar dan menilai secara zahir sahaja. Tak usah pergi siasat lebih. Kita hormat. Kejadian mimpi Rasulullah itu biasa, itu berlaku, dan itu adalah anugerah dan hadiah. Kita pun doalah kepada Allah, ya Allah, sebelum aku pejamkan mata atas dunia ni, ya Allah, bagi mimpi Rasulullah sekali pun jadi. Sekali pun tak apa. Semua orang nak macam tu tuan-tuan. Semua orang nak, dan kita pun patut macam tu lah. Sekali. Saya pun nak, ya Allah, bagi sekali pun jadi . Sekali pun jadilah. Janji kalau aku dapat mimpi Rasulullah, aku tak mau bang kat siapa nak rasa juga kan. Kita doalah azam bagi Allah, bagi sekali pun jadilah. Nak lihat wajah Rasulullah, nak mengadu dekat Nabi, baik, tak apa. Jadi bila jadi lagu tu, Sayyidina Umar kata kepada Abu Musa, bagi bukti. Abu Musa Asy'ari tuan-tuan, sahabat Nabi. Musa jadi kalut nanti, dia lari balik pergi cari member-member ada. Jumpa geng-geng Abu Sa'id. Maka Ubay bin Ka'ab dalam hadis tu, dia kata, saya yang paling muda. Saya kata kepada Abu Musa, tak, yang hang kata tu 3 kali bagi salam tak munyuk balik-balik tu, masa Nabi sebut tu, aku pun ada. Jom aku pergi teman hang. Budak muda Jom pergi jumpa Sayyidina Umar, aku teman hang, aku backup hang, jom. Maka ada seorang wakil. Maka pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ni dia. Bukan saya seorang dengar. Ni Ubay pun dengar Nabi kata lagu tu. Dua-dua muda. Bila Sayyidina Umar dengar, ada penyaksian, dia kata syawahid lah. Bila ada penyaksian begitu, maka Sayyidina Umar pun terima. Oh, kau baru tahu lah. Tak apalah, aku terima lah. Sama macam ada hadis yang Sayyidina Abu Bakar bahagi harta perang, bahagi harta si mati. Ada orang main minta untuk nenek. Abu Bakar kata, nenek mana ada? Maka ada saksi lain kata, ada, nenek ada. Ada pembahagiannya lah. Maka Abu Bakar kata, aku tak pernah dengar. Ampi cari saksi tengok. Ampi cari saksi, main kata, ya Khalifah Rasulullah, wahai Abu Bakar, memang betul Nabi pernah sebut. Baru Abu Bakar terima. Bermaksud apa? Bila kita dengar satu-satu orang dia claim tentang Nabi, dia sebut tentang Nabi, dia katakan ini Nabi kata, ini hadis, kita ni dibolehkan untuk tanya dia. Ataupun kalau tak mau tanya dia pun, kita boleh pergi siasat seorang-seorang lah. Betul ke dia kata ni? Kalau benda tu memang betul-betul suspicious lah, yang orang tak pernah dengar. Bukanlah semua benda kita nak pergi petikai dia. Siapa kata? Mana bukti kita siasat lebih pada polis. Tak ada lah. Kalau semua tu orang dah sepakat, dah dipersetujui semua dah, kita terima. Kita cek takat mana kita boleh, kita terima. Kalau main pelik sangat, kita boleh tanya dia elok. Dia cerita dah bergaduh lah, ni pasal tanya kasar. Mana dalil hang? Pembohong. Penglipo lara. Orang dengar pun radar. Cuba kata elok, Ustaz, cerita ni menarik. Saya pun teringin nak cerita kat anak-anak saya, tapi saya rasa tak puas Ustaz. Kalau Ustaz boleh cerita sikit, Ustaz ambil pada kitab mana, boleh tak saya nak cerita kat anak-anak? Dia pun dengar urut dah. Dah ni saya jumpa dekat kitab ni. Jadi elok
Ni kadang-kadang kita tanya orang jadi petikai lagu bagi orang sakit hati. Kata ke orang sedap-sedap, jual agama, penglipo lara agama, orang dengar pun tak seronok. Kalau kita niat sungguh-sungguh kita nak mempertahankan kebenaran, dia pun nak kebenaran, dia kena jelaskan. Dan yang dia pula bila orang tanya, dia tak payah melompat. Ustaz, nak tanya Ustaz, yang Ustaz cerita tadi tu seronok, cuma saya tak puas, saya lah bodoh. Bukan kata Ustaz, saya yang bodoh ni. Ada tak sumber di mana-mana? Bukan saya nak petikai tak, saya untuk diri saya aja. Kita lapik lagu tu. Tiba-tiba dia melompat. Oh, hanya aku siapa? Aku ni mengaji 40 tahun dah, tak ada pernah orang tanya. Orang lagu tu tuan-tuan bagi salam, balik lah, tak suruh bergaduh lah. Allah kata idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang lagu tu assalamualaikum tinggal. Kalau kita dah habis jaga adab dah, tanya elok-elok, dia duduk melompat lagi. Assalamualaikum sudah. Pasal kok mana pun siapa pun kamu, Rasulullah lagi besar. Kami sayang Rasulullah melebihi segala-galanya. Kalau hang dusta atas nama Rasulullah, dalam bab ni aku tak kompromi dengan hang. Siapa pun hang, tu ya. Kalau dia kasih sungguh, dia kata lah betul ke, minta maaf lah saya pun, tak apa elok. Tapi saya ingat kalau kita cakap elok ustaz ke siapa pun dia boleh terima. Siapa pun orang tu dia boleh terima. Cakap elok, cakap seorang-seorang bisik di tepi, tak maaf ustaz, saya bukan nak tikai, saya minat cerita ni. Cuma cerita ni boleh tak ustaz bagi sikit, saya nak balik cari di rumah. Dia dengar lagu tu, dia kata cuba cari sikit-sikit. Tak apa elok. Boleh kita jumpa di rumah, kita pergi tanya ustaz pula, ustaz yang ni kira hukum dia macam mana. Kalau di zaman internet macam-macam boleh tuan-tuan. Adab jaga. Itu saja, insya-Allah tak bergaduh dah. Baik. Maka yang tadi tu lagu itulah. Bawa berjumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar terima lah. Bila kita buat main saksi elok. Sayyidina Umar tak kata, "Amboi hangat aku bodoh sangat. Aku ni orang nombor 2 lepas Sayyidina Abu Bakar. Duk tikai sebab aku ni bodoh pada hang." Tak. Hadis ni sama nak tunjuk kata tengok yang kes ni Ubaid ni muda, Abu Musa Asy'ari pun muda. Sayyidina Umar tua, dah lah tua, nombor 2 lepas Abu Bakar. Rafiq dengan Nabi. Itu pun Sayyidina Umar tak melompat kata, "Awak hantar pada aku. Hang lebih cerdik daripada aku. Hang tu muda, aku ni tua." Tak ada. Demi ilmu, kalau perlu turun ego. Kalau perlu minta maaf salah lah, tak apa lah. Semua manusia buat salah. Semua manusia terlepas cakap. Saya bersalah berlambak lah. Baik, sambung. Okey, seterusnya masuk hadis nombor 27, bab ke-15. Baik. Satu lagi cerita tuan-tuan, nak kata para sahabat ni strict bab hukum hakam ni. Saya cerita lagi. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia lintah jalan, dia lalu depan rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman masa tu duk tengok belah dia lah, duk depan rumah, duk tengok belah dia. Dia pun nampak Sayyidina Osman duk tengok belah dia. Dia bagi salam. Sayyidina Umar tak jawab. Duk tengok belah dia tapi tak jawab, tak bunyut, tak jawab salam. Dia radang, dia pergi terus rumah Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar khalifah lah. Dia kata, Amirul Mukminin, adakah agama ni telah berubah? Turun wahyu baru ke? Terkejut Sayyidina Umar. Pasal apa hang tanya lagu ni? Tadi aku lintah rumah Sayyidina Osman, aku bagi salam, dia tengok aku, dia tak munyut. Lah, sabit tu ya. Kalau kita kata mengacum lah kan. Tapi para sahabat dulu ni bukan kes tu. Kes dia takut sungguh-sungguh kok ada benda yang dia tak tahu ke. Kok ada hadis yang Nabi beritahu kat dia, orang kalau bagi salam ke hang time petang, hang jangan munyut ke, dia tak tahu. Jadi dia kata, ya Amirul Mukminin ada cerita baru ke aku tak tahu. Pasal apa? Aku bagi salam Osman tak munyut. Umar kata tak ada mana ada cerita lagu tu, tak ada Bagi salam kena jawab. Sudah. Tapi dia tak munyut, dia tengok aku. Umar kata jom pergi rumah tuan-tuan. Bawa ayah anda pergi Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata apa cerita Osman ni? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad kata dia bagi salam, hang tengok dah hang tak munyut. Osman tercengang, dia kata bila hang lalu? Sa'ad kata tadi aku lalu, hang tengok aku. Osman kata aku tak perasan lah. Tak perasan apa ya Amirul Mukminin, dia tengok saya betul-betul ya. Dia mula lagu tu kan, gamak tak munyut. Osman kata aku tak perasan bermata hang duk tengok aku. Ada tak lagu tu tuan-tuan? Ada lah kan, kadang-kadang kita ni mata tengok, otak pegat ke lain. Maka Osman kata demi Allah aku tak nampak hang lah. Maka kata Sa'ad bin Waqqas kata demi Allah hang nampak aku. Tu dia, sampai dua-dua sumpah.
Lalu Sayyidina Osman kata, "Dak lagu ni kot. Aku rasa tadi masa yang lalu aku duk teringat satu doa ni." Doa apa? Aku teringat Nabi pernah bagi doa kat kita. Ingat tak dia kata Nabi pernah bagi, Nabi kata doa ni siapa baca, ayat ni siapa baca, lepas tu dia doa dia apa pun Allah akan kabulkan. Tapi aku duk teringat, rasa Nabi tak bagi perhabis. Aku duk teringat tu. Okay, masa tu kot hang lalu. Maksudnya walaupun mata duk tengok keluar, tapi otak duk fikir kot lain, duk teringat doa apa Nabi bagi. Aku ingat Nabi tak habis lah. Maka kata Sa'ad, kalau lagu tu sungguh masih aku pun ada masa tu. Nampak nak jadi cerita tu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doa macam ni dia kata, Nabi nak habangkan kita. Nabi kata ada satu ayat ni yang hangpa baca, lepas tu hangpa doa apa pun Allah kabul. Lepas Nabi kata lagu tu, ada seorang mai potong, pergi cakap tanya soalan lain. Nabi jawab kat orang tu, Nabi pun bangkit balik. Tergantung. Sayyidina Osman kata, patutlah aku duk teringat doa apa. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi aku turut Nabi, aku ikut Nabi. Aku ikut sampai ke rumah. Bila Nabi kali Nabi kata, apa sebab hang turut aku? Maka aku tanya, Rasulullah, doa tu bagi tak habis. Jadi aku tahulah doa tu. Doa apa? Tuan-tuan pun tahu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca yang tu, lepas tu kita minta apa pun, insya-Allah Allah akan kabulkan. Baru Sayyidina Osman kata, patutlah. Itu para sahabat depa lagu tu. Depa tegas dalam bab hukum dan tegas di dalam bab hadis dan sebagainya. Baik. Mai bab seterusnya, bab 15, babu fil buli fi mustaham. Okey. Bab pada menyatakan kencing dekat tempat mandi. Baik. Saya ringkaskan tu lah nama sanad ni panjang tu. Saya terus pergi sebut sabda Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fi mustahammahu summa yaghtasil fih. Qala Ahmad summa yatawadda fih. Fa inna ammatu waswas minhu. Baik. Nabi kata, Nabi larang dalam kalangan kita untuk kencing dekat mustaham semua yang tasil kemudian mandi. Apa maknanya? Mustaham ni tempat mandi, bilik ayak, bukan jamban kencing lah. Bilik ayak tempat mandi. Bahasa kita lah ni kita kata apa? Shower. Tempat yang sama kita mandi, tempat tu kita kencing. Nabi tak bagi. Selama ni kita salah lah. Saya masuk bilik ayak situ saya kencing, situ saya mandi, lagu mana Ustaz? Dia kata, tuan-tuan, saya pun salah. Baik, saya tengok syarah balik. Mustaham maknanya apa? Tempat mandi mai daripada perkataan hamimun. Hamim ni maknanya apa? Panas. Tuan-tuan ni anak-anak muda ni, bukan semua anak muda. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ada anak-anak cucu. Zaman AI, boleh minta tuan-tuan type perkataan mustaham, tuan-tuan kata tolong tunjuk kat saya gambar. Dia keluar gambar. Sampai tahu tu lah. Pasal mustaham ni, pasal bilik yak ada perkataan yang lain. Pasal apa Nabi guna perkataan mustaham? Rupanya mustaham ni bilik yak khusus. Mustaham ni mai pada perkataan hamim. Sebab kalau hamam tandah lah. Tapi mustaham ni adalah tempat yang mai daripada perkataan hamim. Fi nuzulim min hamim wa tasliyatu jahim. Quran sebut kan. Hamim ni maknanya apa? Ayak yang menggelegak, ayak panas. Jadi mustaham ni mai pada kalimat hamim bermaksud ayak panas. Jadi mustaham ni rupanya, saya nak tunjuk kat tuan-tuan, telefon saya kecil. Saya baru tanya AI petang tadi. Saya kata syarah kat aku, Ustaz, mustaham ni. Dia tunjuk, dia cerita, saya tak puas. Maka saya kata, show me the picture. Dia tunjuk gambar. Tapi dia tunjuk kat tuan-tuan macam mana tu? Nampak tak? Tak nampak tu. Tak nampak lah dia tunjuk tu. Nampak tak? Tak nampak tu. Kecil sangat. Teruslah anak cucu buat. Ni hak muda-muda bayar-bayar saya ni balik tengok chat GPT tu. Kata syarah kat saya perkataan mustaham. Mim sin taha mim. Dia kan syarah. Dia kata dulu orang Arab, mereka akan ada dekat padang pasir tu ada tempat mandi. Macam gemak ni lah John Wick apa semua tu. Ke padang pasir ada tempat orang mandi yang mereka buat macam kolam lagu tu. Selalunya kawasan ayak tu mereka akan biar
nanti ayak tu akan jadi panah. Bukan sebab dia tak tahan matahari, pasal kawasan mandi tu dia jadi ayak tu untuk panahkan diri. Dan kadang-kadang orang Arab masuk dalam tu bukan untuk mandi sangat. Kadang dia duduk dalam tu dia akan jadi panah. Masa bila musim sejuk duduk dalam tu jadi panah badan dia, mustaham. Nah, hamim daripada perkataan panah. Bukan panah, hamim ni ayat panah. Panah ni harun, panah. Maka jadi saya kena cerita juga pasal saya nak abang kata bila tuan-tuan faham mustaham tu, tuan-tuan akan faham kenapa Nabi tak bagi kencing di situ. Sebab mustaham tu dia kolam rendah. Kolam dia rendah. Kita duduk tepi tu. Orang Arab ni bukan semua akan mandi di situ. Kadang dia duduk lepak di situ bagi panas badan musim sejuk. Maka ayam tu panas, dia akan mandi untuk segarkan diri. Kolam tu rendah, kolah tu. Dan jadi kalau kencing di situ tak boleh lah. Baru kita faham. Jadi kalau kencing di situ tak boleh, kencing di tanah tepi tu pun tak boleh. Pasal takut tempat tu orang nak mandi, orang nak ambil semayang pula, kita pergi kencing, tak boleh. Tapi ada pun biliknya rumah kita sekarang, walaupun kita kencing di situ, tapi dia tempat yang berjalan. Dia bukan mustaham ni, tempat mandi awam. Kita kencing di situ, kita cuak depi, tak apa. Nah, dia tak terpakai untuk kaedah kita di Malaysia lah ni. Tapi kalau kita baca hadis ni, kita tak tengok syarah, kita baca seorang di rumah, kita duduk salah faham. Oh, rupanya selama ni aku salah lah, kena kencing di jamban, belayak tak boleh kencing. Tak boleh. Pasal cerita dia bukan isu dia belayak. Isu dia mustaham tu, ayat dia tak lalu. Kolam tu pula rendah, takut ayak ngalir pergi masuk di kolam tu, orang lain mandi. Tu cerita dia. Maknanya kita tak terpakai sangatlah. Cuma kalau kita nak ambil pengajaran dia, belayak rumah kita boleh tak kencing? Boleh. Cuma cuak lah. Cuak. Tapi kalau belayak rumah kita kolah dia rendah, takat kaki juga, tak usah kencing tang tu lah. Kencing di jamban lah. Lagi elok. Tapi kalau kita nak ambil semayang dalam tu, kita dah bincang dah dalam bulan berapa sebelum ni. Seeloknya kita ada pipe di luar lah. Cuma ulama dah bincang dah dalam konsep rumah orang Malaysia ni, dia tak ada lagu tu, singki duduk dalam bilik kan. Jamban pula duduk sekali teman-teman rumah-rumah taman lah ni kan. Tak payah buat lah. Kalau mampu buat pipe di luar, buat pipe di luar. Tak mampu tak payah lah. Cuma jamban tu tutup balik elok. Cuma jangan lebih baca kuat-kuat lah, bacalah hati lah, niat sebagainya tu. Niat malah hati, bismillah pun bacalah hati sudah. Tu ulama dah bincang, tuan-tuan buka dalam Facebook, dalam internet pun dah ada fatwa mufti wilayah dulu kan. Dr. Zul sebut macam mana kaedah itu. Dr. Abu Anas Al-Madani, Ustaz Basit juga cerita bagi hukum bila mana ambil sembahyang dalam leyak ni. Kita dah bincang dah yang tu. Baik. Selesai. Tentang bab kencing dekat tempat apa nama ni, tempat mandi. Baik, mai bab yang seterusnya, bab nombor 16 ini panjang sikit dia. Hadis nombor 29. Boleh saya nak habis, saya nak tutup dengan hadis ni lah. Hadis nombor 29 bab 16. Babu naha an buli fi juhri. Bab pada menyatakan larangan kencing dekat lubang. Kencing kat lubang tak boleh. Jadi kita kencing di jamban tu tengok talau lubang, talau kat ketong dia. Tak, tengok dulu hadis ni. Baik. Sambung. Hadis nombor 29 Haddatsana Ubaid bin Amr bin Maisarah, haddatsana Muaz bin Hisham, haddatsana Abi an Qatadah an Abdullah bin Sarjas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubalu fi juhri. Qala liqatadah ma yakrahu min buli fil juhri. Qala kana yuqal innaha masakinul jin. Maka daripada Qatadah, daripada Abdullah bin Saraj jim sin fathah. Rasulullah kata, Rasulullah larang, janganlah kamu kencing dekat lubang. Nabi naha ayyubala fil juhri. Nabi larang kita daripada kencing dekat lubang. Jadi bila hadis ni sahabat riwayat kepada anak murid riwayat kepada anak murid lagi, orang tanya. Anak murid tanya, qalu li Qatadah. Siapa ni? Bapa kepada Hisham ni lah. Dia tanya Qatadah, dia kata, ma yakrahu mi yabuli fil juhri. Pasal apa Nabi tak bagi kencing di lubang? Yalah, kita memang macam saya kata tadi lah, kita kena bertanya lah. Bila kita tak tahu, kita tanya, bukan petikai, tanya. Pasal apa Nabi tak bagi kencing di lubang? Kita pun nak kencing di rumah jamban pun berlubang, kita kencing di bilik yang tempat tu pun berlubang.
Lubang lah, takkan jin di lubang kan. Maka Johri ni bincang ulama, lubang apa? Nah, rupanya lubang-lubang yang dikorek. Al-Johri ni bermakna bukan lubang jamban, lubang yang dikorek oleh sesuatu yang terjadi macam dibusuk-busuk betul. Jangan dikencing talapi lubang tu. Maka para anak murid tanya, kau tak ada, kenapa Nabi tak bagi? Nak tahu ke alasan dia kan? Maka kata ada, yuqal innaha masakinul jin, kerana itu ialah tempat jin. Nabi tak bagi kencing di situ. Tapi bukan Nabi kata, Nabi tak kata sebab tempat jin. Yang kata sebab tempat jin ni siapa? Qatadah. Maksud kefahaman Qatadah, dia kata aku rasa Nabi tak bagi kencing di lubang. Okey, jelas tu Nabi kata. Anak murid dia tanya, pasal apa? Pasal inilah, pasal tempat jin, lubang tu tempat jin. Maka yang kata lubang tu tempat jin bukan Nabi kata, itu Qatadah kata. Kalau orang salah faham, dia ingat sekali Nabi kata, hadis tu akan jadi hadis mudraj. Panjanglah, teknikal. Mudraj tu tambahan di belakang yang Nabi tak kata. Perawi kata, orang ingat Nabi kata. Pokoknya saya nak abang kata, yang kata lubang jin tu siapa? Qatadah, bukan Nabi. Main persoalan, betul ke setiap lubang tu ada jin duduk dalam tu? Baik. Ulama bincang dalam syarah hadis. Perkataan jin bukan semuanya bermaksud jin. Sama macam perkataan syaitan. Syaitan itu isim sifat. Manusia ada setan, minal jinnati wal ins. Setan berada dalam kalangan manusia. Perangai, sebab syaitan adalah isim sifat, nama sifat. Dia ada dalam kalangan jin, dia ada dalam kalangan manusia. Syaitan dalam hidung adalah penyakit. Lepas itu kita adalah agama suruh kita pergi bagi subuh tu kita kena sudut naik turun tu. Buat keluar syaitan duk bergayut tu, maknanya penyakit duk bergayut, buang. Baik. Okey, dalam konteks perkataan jin selain jin bermaksud jin juga bermaksud apa tuan-tuan? Jin juga bermaksud ulang. Dalam Quran Allah sebut, bila mana Allah kata kepada Nabi Musa AS, lempak tongkat hang, ulqu asaka, lempak tongkat hang. Quran kata dia bertukar jadi jannah, jin, ulang-ulang kecil yang bergerak laju. Maka perkataan jin juga dalam bahasa Arab selain bermaksud jin, secara literal bermaksud jin itu juga bermaksud ulang. Dan memang jin dengan ulang ni pun tak dapat dipisahkan jugalah. Jin dengan ulang ni lebih kurang lah. Ulang, jin juga merubah jadi ulang. Ada banyak hadis ulang masuk rumah, Nabi tak bagi katok lagi kan. Nabi kita suruh dia keluar elok. Kalau dia tak keluar, buat laluan kalau suruh dia keluar. Dan kalau nak katok, kalau dia suruh dia tak keluar juga, katok di luar. Bahkan ada hadis yang lain Nabi kata, kalau dekat Madinah ni ada jin yang duduk menumpang di rumah orang Islam, jin Islam, kerana dia merupa jadi ulang. Biarlah dia menumpang 3 hari. Tapi yang tu tuan-tuan tak berani kata lah noh. Kita duk kata lagu tu jin Islam, biar bila kata dia patut dia cuma kan. Jadi kita baca elok suruh dia keluar. Tapi ada hadis. Hadis panjang dalam Sahih Muslim hadis tu. Saya baca sikit. Baik. Hadis nombor 27 tadi kan. Ada hadis ber-29. Saya tak jumpa. Hadis Sahih Muslim. Baik. Yang saya kata tadi Quran tu surah Al-Qasas ayat 31. Allah kata ka'annaha janun. Tongkat tu bertukar menjadi seperti jin tu lah. Dalam terjemahan tuan tengok surah Al-Qasas dia kata ulang. Baik. Kemudian perkataan jin juga bukan sekadar bermaksud ulang, bermaksud juga binatang-binatang yang berbisa. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang saya kata tadi tu, hadis dalam Sahih Muslim tu,
Panjang ni kan. Ini hadis Sahih Muslim. Hari ini panjang, saya cerita macam ni lah. Ini ada dua kisah nah. Baik. Boleh ke dua kisah baik? Sempat kan? Boleh no? Baik. Yang pertama, kisah seorang pemuda ni. Pemuda ni dia keluar, dia baru kahwin. Dia baru kahwin kemudian dapat semboyan perang, dia keluar ikut Nabi pergi perang, tapi tak jauh mana lah, dekat sempadan dia. Lepas tu kan perang dulu kan lama, 2-3 hari dia tak tahan, orang baru kahwin. Dia minta ke Rasulullah, ya Rasulullah nak balik saya. Orang baru nikah. Maka Nabi izinkan dia balik. Dia pun, tapi Nabi kata pasal itu dekat kawasan Madinah lagi. Tuan-tuan kena faham lah, ini perang Khaybar kot. Pasal Nabi kata nak balik, nak balik saya Rasulullah, saya baru kahwin. Faham? Tu sudah cerita semua lah, Nabi faham. Maka Nabi kata baliklah Sa'ad, pasal hamba baru kahwin. Tapi hamba bawa tombak. Nabi kata bawa tombak. Pasal takut sekali lagi orang Yahudi duk tengok sengat-sengat dia boleh sharp shooter, dia boleh panah ataupun tombak kan. Maksud dia siapa ingat hadis ni perang Khaybar kot. Tapi dia ada Sahih Muslim. Maka dia pun balik. Dia balik sampai ke dekat rumah dia nampak bini dia duk tunggu depan pintu. Satu macam dia duk depan pintu lagu tu. Orang Arab ni tuan-tuan, depa tak boleh tuan-tuan tayang bini depa. Depa tayang diri depa tak apa. Sunat pendek, bini tutup semua. Panggil orang Arab kan. Depa kacau bini orang tak apa. Orang jeling bini depa sikit pun depa mengamuk dah. Panggil orang Arab. Tu tengok orang lelaki Arab sunat pendek, bini tutup habis semua. Dia tengok bini dia duduk depan pintu, dia kadang dia ambil tombak ni, dia nak hayun lah. Lagu tu punya panggil pun dah. Ni para ibu-ibu di belakang ni. Beruntung dapat lelaki Melayu. Semua dapat mamak lagi untung. Ni Arab ni cengih. Dia cemburu dia kuat. Maka dia kena hayun lah. Maka bini kata tahan abang. Nanti apa kata abang tanya dulu pasal duduk tang ni. Baru dia berhenti. Kira nak balingnya. Ada baru kahwin cemburu kuat. Orang jantan ni pun. Apa kata abang tanya dulu pasal duduk tang ni. Maknanya bini dia duduk depan pintu pun dia kadang lah. Dalam hati kata dia cemburu. Takut orang lelaki dia tengok bini dia. Tu orang Arab kan abang bagi. Maka dia tanya bini pasal duduk depan pintu. Aku tak ada pulang pergi perang. Tunggu patang ni. Tunjuk muka kau orang. Nak tunjuk muka depan pintu pun tak boleh. Lah bini dekat Twitter, Facebook, AIG you rendah kita tayang bini kita. Kan? Bangga pula orang puji bini kita elok. Tak dedah habis aurat kita pula seronok pula. Bini yang segak ni seronok pula. Ni Indonesia banyak macam tu. Malaysia pun tak kurang lalu kat kita tengok kita pun elok kan. Suami duduk sekali tak malu. Jadi dayus. Orang tengok bini dia. Ni baik, sambung cerita tadi. Maka bini dia kata tu, atas katil kita ada ulang seekor duk melingkar. Ada ulang. Dia pun masuk-masuk, dia panah, dia bukan panah, dia tombak ulang tu. Tombak ulang tu duk kelupak, dia keluar dengan bini dia. Dalam hadis ni kata ulang tu keluar. Dan ulang tu patut dah dia mati. Tapi orang tak tahu ulang tu mati dulu ke dia mati dulu, pasal dua-dua mati. Maka sahabat bawa cerita ni pergi kat Rasulullah, ya Rasulullah tolong settle kes ni. Do mati dulu kan, Minah mati dulu ni. Nabi kata lah, baru saya lebih sebut ini hadis Sahih Muslim. Nabi kata dekat Madinah ni ada jin Islam yang kadang-kadang dia merupa jadi ulang. Dia akan minta nak menumpang di rumah kita. Cakap elok-elok, bagilah dia tumpang 3 hari. Lebih pada tu halau keluar. Ataupun kalau dia tak faham, saya baca matanya takut tuan-tuan kata saya ni reka. Kata Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Apabila kamu melihat sesuatu yang aneh daripada mereka, maka berilah izin kepada mereka untuk menetap di rumah selama 3 hari. Tetapi jika setelah 3 hari mereka tidak mahu pergi juga, maka bunuhlah, kerana itu adalah syaitan. Maknanya mungkin hadis ni khusus kepada ulak di Madinah kot, tak tahulah. Pasal Nabi sebut Madinah. Mai ulak ni tersi juga, kita dah pergi masa 3 hari. Tak tahulah kan, tak berani kata. Tapi ni hadis Sahih Muslim. Mungkin Nabi kata kalau nampak aneh dekat ulak tu, nampak pelik, tak nampak lagu ulak, nampak lagu, tak tahu saya nak abang tak erti, saya tak biasa dengan ulak. Nabi bagilah dia tumpang saat 3 hari. Mungkin Allah bagi ilham kat kita kot, saya tak tahulah. Saya tak tahu, wallahi saya tak tahu. Mungkin Allah bagi kita boleh faham ni, bukan ulak ni. Ulak tak macam ni. Ni pusing lagu mertawah ni malaikat ni
Jin Islam ni. Ingat pergi minta kat dia tu pula apa? Batu tu lah. Batu apa? Bila ulat bergaduh keluar. Geliga kan. Pergi minta geliga pula, pergi jual pula, buat duit pula, jangan ada begitu. Nah, orang kita akan boleh. Baik, satu. Lah ni saya tutup dengan cerita ni. Seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Ubadah. Contoh kenal Sa'ad bin Ubadah ni tok penghulu kaum Khazraj. Sa'ad bin Ubadah. Dia ada Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az ni kaum Aus. Sa'ad bin Ubadah kaum Khazraj. Kedua-dua ni kaum Ansar lah. Ada cerita sebut, saya cek dah status cerita ni. Tak diragukan, cuma ada sekelompok kecil ulama kata tak sahih. La yasah, tapi dia pun tak datangkan riwayat lain yang lebih sahih. Tapi majority tadi saya tengok Syekh Dr. Salah Fauzan pun kata ada yarwi, diriwayatkan kisah ni. Maka saya nak cerita Sa'ad bin Ubadah ni, dia meninggal tahun 14 Hijrah. Cerita dia ada kencing dekat satu kawasan ni macam tu lah, yang macam ada lubang-lubang sikit. Sebab dalam mazhab kita, kencing dekat lubang yang ada binatang ni makruh. Dia tak sampai haram. Sebab takut ada binatang boleh keluar, patuk kita punya binatang kita tu, kan, bahaya. Ataupun takut mematikan dia. Kalau dalam tu semut ke apa ke, dia lemah, dia mati. Jadi Islam nak jaga dua-dua. Kita pun lebih kurang tu juga. Tapi nak buat itu tak sampai haram. Larangan tu larangan yang makruh. Baik. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni ada satu peristiwa tu, dia kencing lah kat satu lubang ni. Maka bila dia kencing tu, tak ada apa berlaku. Lepas daripada dia kencing tu, dia sakit. Kemudian dia jatuh, dia mati. Bila dia mati tu, jenazah dia jadi hijau. Kemudian para sahabat pakak risau, nak tanya Rasulullah ke? Rasulullah tak ada dah. Rasulullah wafat 10 Hijrah, ni 14 Hijrah. Maka dalam riwayat ni kata, Ibn Abdul Bar riwayat dalam Al-Isti'ab sebut, kata depa dengar suara daripada satu kawasan mana tak tahulah. Dia kata sesungguhnya dia telah kencing dekat rumah kami. Kami telah panah dia dengan kami telah panah penghulu Khazraj ini dengan panahan dan dia mati. Jadi ulama buat kesimpulan kata mungkin dia kena bunuh dengan jin. Masa mayat dia hijau. Allahu Ta'ala alam, saya tak tahu. Tapi ni sahabat ni yang besar, Sa'ad bin Ubadah. Bila saya baca dalam syarah bersebut, tapi saya punya perangai saya akan cek dulu. Saya cek 2-3 tempat. Tadi saya cek pula ada Dr. Syekh Salah Fauzan pun kata yarwi, diriwayatkan kisah itu, dan dia tak bagi komen, kita ada. Dan satu lagi komentar kata beberapa dalam kalangan ahli hadis kata tak kuat cerita ni. Tapi dia tak datangkan kisah yang lain. Bagaimanakah kematian Sa'ad bin Ubadah? Kata tuan nak cari, tuan boleh cari. Kematian Sa'ad bin Ubadah. Saya punya perangai macam tu. Tuan rasa macam ragu dengan saya ni, balik rumah cari. Saya silap betul dengan saya. Tu ya. Saya dah cek kan. Rupanya dia meninggal kes tu. Kencing di lubang. Kemudian bila dia meninggal tu, mayat dia hijau. Dan orang dengar suara. Tak tahulah semua orang dengar ke beberapa orang dengar, saya tak pastilah. Tapi dengar suara seru, kata kami telah panah dia pasal dia kencing dekat tempat kami, tempat kediaman kami. Jadi itu menjadi kuat, kata masakinul jin ataupun juhrin tu, tempat lubang jin boleh jadi dua. Satu memang jin betul, ambil iktibar daripada kes Sa'ad bin Ubadah syahid ni, sahabat Nabi ni. Satu lagi boleh jadi juga bermaksud binatang ular, based on perkataan dalam surah Al-Qasas tadi tu, yang Allah kata ular tu, jin tu adalah perkataan ular. Dan juga kata terbuka dalam kamus Arab, dia kata al-jin juga bermaksud binatang-binatang berbisa yang lain juga adalah disebut sebagai jin juga. Perkataan itu bermaksud jin. Jin betul pun jin betul. Kadang-kadang perkataan itu pun juga bermaksud jin juga. Faham bahasa Arab dia memang macam tu. Jadi pokoknya jumpa lubang jangan lebih kencing, tak tentu lah. Kita baca orang Melayu lah, tak bagi kencing di busut semua tu kan. Takut bengkak, lagu tu lah. Kes tu ada rupanya. Yang orang tua larang tu rupanya ada. Ada iktibar dia. Boleh tekat tu no. Allahu Ta'ala alam. Bulan depan kita sambung lagi lah. Tebal tu no. Kitab Tuharah ni tebal lagi ni. Banyak lagi. Tak apalah. Kadang Allah selalu nak bagi cepat, tapi tak boleh. Tebal sangat. Nak cepat sayang kita nak mengaji. Tak apalah.
Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan kita semua, Allah panjangkan umur kita semua sampai khatam satu ni. Allah setakat ni dah. Dah dekat ni. Tinggal banyak ni lagi, tak banyak mana dah. Sikit lagi lah. Allah Ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal muslimin wa malaikatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.